Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Santai Sejarah. Video kali ini cikgu akan kongsikan tajuk-tajuk fokus SBM 2021. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu santai nak kongsi, nak ulang kaji tajuk fokus kita bab 8, subtopik 8.2. Jadi anak-anak tolong tengok video cikgu bab sebelum ini bab 9, bab 10, bab 1 tingkatan 5. Baik, kita tak nak buang masa. Kita nak tengok apakah yang biasanya ditanya dalam tajuk proses pilihan raya. Sebelum kita pergi jauh, dalam proses ini juga pelajar kena tahu apa. Ini kita nak tengok syarat menjadi calon dan syarat menjadi pengundi dan kepentingan raya. Jom kita tengok dulu di SKP. Di manakah bahagian yang kita uji hari ini ialah 8.2. Di mana pelajar akan memahami kronologi. Tengok ikut urutan pelajar. Mungkin di soal ikut urutan. Mula-mula takkan tiba-tiba terus diikhtiarkan menang kan. Mesti dia ada pembubaran parlimen, pendaftaran calon, kempen. Okey, good. Nanti kita tengok. Dan kita nampak di sini mungkin juga dikatakan kesanggupan penduduk bertolak ansur. Okey. Kita ada dua di situ. Kalau kita tengok satu soalan, sekali lagi cikgu ingatkan, akan biasanya disoal daripada tajuk 11. Sama ada bab yang cikgu dah buat sebelum ini, bab 9 dah habis, bab 10, minggu ini kita masuk bab 8. Sama juga tadi, cikgu dah jelaskan, tumpuan kita ialah pada nombor 2, 11.2, kita ada kemahiran 1, kemahiran 2, dan juga kita nampak K. Tadi kemahiran pemikiran kita ada 1 untuk menjalankan integriti. Okey. Bila kita dah faham di sini pelajar, saya dah tahu cikgu dia nak proses, dia nak kronologi, dia nak tanya tentang syarat menjadi pengundi calon. Maka kalau kita dah tahu benda ini, dia lebih seronok dalam kita menjawab soalan pelajar. Kita rasa ada feel lah bila kita nak jawab soalan. Kita dah tahu kemahiran apa. Sebab kita nak baca. Dan kita boleh tengok soalan. Cikgu, apa yang saya nak tahu? Baik. Kita tengok soalan yang pertama tu. Okey. Okey, di sini pelajar, cikgu akan bagi PowerPoint ini pada pelajar, jangan risau. Kalau kita tengok di sini pelajar, ada 4 yang perlu kita faham. Ada 4. Hot. Panas tajuk ini. Gambar depan tadi pun gambar api kan. Baik. Kalau kita tengok, cuba kita tengok sama-sama. Sebelum kita pergi jauh, cuba kita tengok sikit dekat buku teks. Dekat buku teks, apa yang ada dalam bab ini? Kita nak buka bab 8 tingkatan 5. Buku cikgu memang dah susun dah dalam library. Okey. Nampak sini kan? Kita akan belajar tentang proses pilihan raya. Sempadan, pendaftaran pengundi, penamaan calon, kempen, pengundi dan akhirnya mestilah pengumuman keputusan. Ini dia mesti ada flow, dia ikut kronologi. Kita tengok rundingan, mungkin ini juga boleh disoal. Apa rundingan? Rundingan ni apa yang diminta oleh kerajaan kita kepada kerajaan British. Mesti ada rundingan dulu dengan antara masyarakat bukan Melayu dengan masyarakat lain. Di situ dia ada rundingan-rundingan. Cikgu tidak berniat nak tuntut yang ini sebab tajuk kita ini adalah pilihan raya. Berapa pilihan raya yang ada di negara kita, itu pun kita kena tahu pelajar. Okey, proses. Inilah kronologi. Kita mula pilihan raya daripada tahun 1951. Kita ada pilihan raya rang Undang-Undang 54 dan 55. Syarat menjadi pengundi. Baca pelajar Ini syarat menjadi calon. Baik. Bila kita dah tahu di sini pelajar, saya dah baca cikgu.
Kita dah baca dengan detail, maka seronoklah kita nak jawab soalan kalau dia keluar macam ini pelajar. Tadi cikgu lajukan. Okey. Cuba kita tengok contoh soalan pertama. Apakah syarat menjadi pengundi? Jangan kata, syarat menjadi pengundi adalah lelaki. Apa? Perempuan tak boleh ke? Tak ada. Syarat menjadi pengundi yang nombor 1, 2 ni senang. Dia mesti rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Warga negara. Pelajar tulislah. Dia tanya apakah, ini kata tugas, syarat menjadi pengundi. Garis dulu. Ini adalah kata kunci. Kita ambil 2 saja tadi. Yang paling mudah kita ingat. Warga negara Tanah Melayu, umur 21 tahun. Itu kita nampak syarat menjadi pengundi. Sebab kedua-dua ini juga kita nak hafal untuk syarat menjadi calon. Satu kita hafal, kita dapat 2 markah. Bermaksud pelajar, jawapan A sama dengan jawapan B. Sebab dia tanya sini. Maksudnya jawapan B sama dengan jawapan A. Sebab dia tanya sini syarat juga. Syarat menjadi calon. Tadi syarat menjadi pengundi. Kita dah hafal 2. Maka kita dapat 2-2. Cuma nak jadi calon pada waktu itu dia mesti ada kemahiran bahasa Inggeris tinggi lah. Sebab kita belum merdeka. Kena faham. Cikgu, kenapa bahasa Inggeris? Sebab kita belum merdeka. Kita masih ada lagi pegawai Inggeris di Tanah Melayu pada waktu itu. Okey, baik. Apakah proses yang dijalankan selepas rang undang-undang diluluskan? Dia ada proses-proses dia. Kalau kita tengok tadi kan. Selepas proses yang dijalankan selepas rang undang-undang diluluskan. Sebelum kempen pilihan raya berlaku. Ini pelajar boleh tengok yang cikgu tunjuk tadi. Dekat buku teks ni, pada bahagian ini. Selepas rang undang-undang ni dibuat di sini. Kita kena baca. Selepas rang undang-undang ni dibuat, apakah yang perlu rakyat Tanah Melayu ambil tindakan? Kita nampak sini apa? Mungkin kita nampak jawapan di sini adalah pendaftaran pengundi di seluruh Tanah Melayu. Penamaan calon. Dapat 2 dah. Sebab markah kita dia nak berapa? Dia nak 2 saja. Cukuplah. Kita dah bagi 2 di situ. Saya dah bagi 2 cikgu. Tapi kalau boleh kita bagi 3 pun tak apalah lepas pendaftaran dan sebagainya. Okey. ABC ni, ini adalah soalan fakta pelajar. Soalan D, fakta ke tidak? Parti Perikatan telah memenangi pilihan raya 1955. Ini ayat dia. Sebanyak 51 daripada 50. Mengapa parti? Dia tanya mengapakah Parti Perikatan ini mendapat kemenangan? Ini sudah kebat. Mungkin kita katakan adanya kerja sama. Mungkin sudah wujudnya sikap toleransi. Mungkin kita katakan bahawa Parti Perikatan dia telah menggabungkan parti yang mewakili setiap kaum. Macam-macam pelajar. 2 markah saja. Buktikan pilihan raya kita ni telus dan adil. Telus dan adil. Adil. Sebab kita semua bagi ruang parti untuk bertanding. Semua rakyat yang layak boleh menjadi pengundi. Kan kita nampak. Diberi tempoh masa untuk berkempen. Senang soalan ni. Ini contoh-contoh soalan pelajar dalam proses pilihan raya. Tak cukup lagi. Okey, kita tengok satu lagi soalan yang cikgu ambil daripada modul Kuala Kangsar. Kuala Kangsar, Bandar Diraja. Okey, nampak? 3 jenis pilihan raya. Kita ada pilihan raya apa? Cikgu saya tahu satu je, persekutuan je. Tangan. Kita ada pilihan raya bandaran, pilihan raya tempatan. Nampak? 3. Okey, good. Okey, kata kita tahu pilihan raya persekutuan. Takkan tak tahu pilihan raya bandaran ni. Kalau kita tengok di situ, kita dah dapat lagi markah kan? Okey, ni cikgu letakkan note ni. Okey. Okey, kita nampak sini 3 markah. 3 markah, 3. Paling-paling tak ada pun persekutuan lah. Tambah sikit bandaran lah. Dapat 2 3
3 proses. Tadi kita dah sebut 3 proses. Dia bermula daripada apa? Takkan terus kempen kan? Ingat balik. Oh, dia mula daripada apa cikgu Tak tahu. Oh, last. Kita letak nombor 3 tu mesti undi dikira. Ataupun diumumkan pemenang. Dah dapat 2 dah. Penyerahan undi diumumkan pemenang. Sebelum tu apa? Oh, kempen. Sebelum tu apa? Penamaan calon. Itu 3 markah. Dan dia tanya kepentingan. Cikgu bagi tahu tadi kebat di awal-awal. Tolonglah kita tahu soalan yang berkaitan dengan kepentingan. Kepentingan kepada politik apa dia? Kepentingan kepada ekonomi apa? Kepentingan kepada sosial. Pelajar boleh cuba jawab soalan-soalan ini. Bila cikgu dah buat, tengok, faham, cuba cari dalam mailing dan jawab pelajar. Tugas pelajar ialah belajar, menjawab. Tugas cikgu adalah mengajar. Jadi senang kan? Tajuk ini. Fokus untuk kita mendapat satu keputusan yang baik. Kita kena usaha bermula hari ini. Okey, terima kasih. Jumpa lagi dengan Cikgu Santai supaya dapat membantu anak-anak kuasai sejarah SPM. Terima kasih.